This call is now being recorded. Okay. Dah record dah. Okay, so sebelum kita start run coding menggunakan compiler JGraphs, kita lihat dulu apa komponen-komponen Java program. Okay, so ini adalah basic Java file. Dia ada 4 main component. Yang pertama adalah di bahagian comment. Okay, yang kedua adalah class declaration. Yang ketiga adalah method main dan yang keempat adalah body of method main. Okay. So ini adalah main komponen dia. Okay, cuba kita lihat. Okay, contoh file name yang diberi adalah helloworld.java. Okay, so nama file mesti ada .java. Di belakang ni mesti ada .java. Dan nama file mesti satu perkataan. Kalau hello world nampak macam dua perkataan, make it dia satu perkataan, sama ada kita cantumkan dia ataupun kita letak underscore. Dan nama kelas, nama file mesti bermula dengan huruf besar. Okey, contoh. Yang berwarna orange ini, ini adalah comment. Comment ini adalah description of the program. Program ni siapa yang buat? Program ni untuk buat apa? And then comment kita boleh letak apa-apa sahaja. Dia more to documentation. Dan cara nak menulis comment adalah meletakkan simbol /* dan juga tutup dengan */. Maksudnya apa sahaja perkataan ataupun ayat yang berada di antara /* dan juga */ itu adalah comment. Dan ada dua cara untuk menulis komen. Yang pertama, kita boleh letak double slash. Yang kedua, kita boleh letak /*. Okey, lepas tu tutup dengan */. Dua-dua ni adalah cara penulisan komen. Ni cara pertama, ini cara yang kedua. Apa perbezaan dia? Untuk double slash ini, kita tulis komen secara single line. Yang kedua, bila kita menggunakan /* tutup dengan */, ini kita nak buat komen more than one line. Itu perbezaan dia. Okey. Contoh yang ni. Ada dua baris kan? That's why dia pakai /*. Tapi katakanlah walaupun dua baris tapi saya nak buat dalam bentuk double slash pun boleh juga. Caranya macam ni. Okey, boleh conteng dekat nota korang ni. Medan conteng kat nota tu. Nota tu korang punya. Okey, kalau nak pakai slash juga, kita boleh buat macam ni. / author nama amal. Okey, lepas tu nak buat baris kedua, kena buat slash lagi. Itu cara penulisan dia. Kena buat slash lagi sebab dia tak boleh baca dua baris. Bila buat double slash, dia akan baca single line sahaja. So, jika ada more than one line, jadi kita kena buat slash untuk baris yang kedua. The program will display hello world. Dan komen ini adalah sebagai documentation supaya kita more readability. Contoh kita tak belajar coding. Bila ada komen macam ni, orang yang take over coding tu dia nampak, oh coding ni dibuat untuk paparkan hello world. Untuk more readability, untuk documentation. Okay, clear? Ini cara penulisan komen. Okay, sama ada nak guna double slash ataupun nak guna /* tutup dengan */. Boleh beza tak penggunaan komen untuk kedua-dua ni? Cara nak tulis dia. Boleh? Dan komen ni dia tidak wajib. Okey, dia kalau dalam Islam tu macam sunat yang dituntut lah macam tu. Digalakkan tulis. Kalau tak tulis pun tak ada error. Okey. Lepas tu, ini adalah komen. Yang kedua, yang kedua adalah class declaration. Class declaration. Setiap coding mesti ada class declaration. Iaitu nama kelas. Ini kita panggil dia nama kelas. Class name.
Okay, class declaration ni ataupun class name. Dan syarat class name mesti satu perkataan. Kalau hello world, cantumkan dia ataupun letak underscore. Jadikan dia satu perkataan. Okay, dan nama kelas mesti bermula dengan capital letter. Nama kelas mesti start dengan capital letter. So awak take note lah yang mana cakap nama kelas. Yang pertama mesti satu perkataan, one word. Yang kedua mesti start dengan capital letter. Okay, take note dekat nota masing-masing. Then selepas itu, public static void main string ini kita panggil dia method main. Biasa nanti dia akan sebut, okay dekat method main, macam tu. Okay. Manakala di dalam method main ni kita adalah body of method main. Ini adalah body. Dalam body inilah yang kita nak buat input, process, output. Okay, input kat mana yang ni? Input statement. Ini input statement. Okay, yang kita belajar, kita buat problem analysis, kita ada input, pseudocode, flowchart ada input. Dalam Java dia jadi input statement. Okay, dalam problem analysis kita ada proses, pseudocode kita ada formula, flowchart ada formula. Dekat dalam Java dia jadi processing part. Okay, lepas tu output. Dalam Java dia jadi output statement. So benda yang sama saja, cuma kita nak tukar kepada Java code. Dan kita ada tambahan, iaitu tambahan di sini. Kita kena create object dan kita kena declare variable. Dua ni kita kena tambah. Okay. Okay. Dan ada curly bracket. Lepas nama kelas mesti ada open curly bracket. Ni nama dia open curly bracket. Lepas method main ada open curly bracket. Dan bila ada dua open curly bracket, so close-nya pun ada dua close curly bracket. Okay, itu general format dia. Okay, ini itu komen, boleh baca kat sini lah. Okay, ini dia tunjuk contoh kalau kita nak buat komen secara single line dan juga secara multiple line. Okay, itu perbezaannya. Alright. So, ini general format. Sekarang kita nak cuba buat satu coding. Okay, coding ini Madam hanya nak buat paparkan message sahaja. Okay. So, cuba kita lihat okay, modul praktikal. Okay, kita buat dua contoh daripada modul praktikal. Kemudian kita cuba jawab soalan Java. Soalan sequence. Kita kenal komponen dulu. Okay, ni modul dia. Okay, so kita cuba buat. Okay. Okay, bahagian installation semua dah berjaya install. Okay, sekarang ni ada nota-nota dia ni boleh baca. Tapi Madam nak terus fokus kepada yang ini. Okay, nak fokus kepada yang ni. Hello world.java. Okay, yang ini adalah class declaration. Hello world ni class declaration. Okay, ingat komponen dia. Yang ini apa? Public static void main, ini adalah method main. So benda ni awak kena hafal. Okay, nama kelas, ini kelas. Okay, lepas kelas mesti ada open curly bracket. Public static void main ini adalah method main. Lepas method main mesti ada open curly bracket. Lepas tu tadi dalam body tadi ada banyak kan? Ada creating object, declaration, input, process, output. Okey, kenapa dekat dalam ni tak ada? Sebab soalan ni hanya ada output saja. Okey, kalau buat problem analysis pun dia tak ada input, dia tak ada proses, dia ada output sahaja. Okey, macam sebelum ni kita pernah jumpa kan soalan kalau tak silap saya. Saya tengok sekejap Saya rasa ada satu soalan yang kita tak ada input dan juga proses, kita ada output saja. Lupa dah kat mana. Okay, kita tengok kat sini sekejap Tak ada. Saya pun dah tak ingat dah kat mana. Tak ada kot. Ada siapa-siapa ingat tak? Design, rasa approach in problem solving. Tak ingat dah, tak ada kot.
Oh tak jumpa lah. Nanti lambat pula kan. Okey, contoh soalan yang ni. Okey. Dia tak ada input. Dia tak ada proses yang kita nak kira. Dia hanya ada output saja, iaitu dia nak paparkan perkataan hello world. Dia hanya ada input statement saja. Kalau yang ini, dia hanya ada output statement saja yang ni. Okey, output statement saja. So, cuba kita run sama-sama coding ni. Okey, coding ni cuba kita run sama-sama ya. Alright. So, buka JGrab masing-masing. Madam chapter 2 page 8. Oh, ya ke? Thank you Hazmi. Madam tak ingat dah chapter 2 ni page 8. Yang ni ke Hazmi? Page 8. Mana page 8? Page 7? Ya saya tak. Page 8. Yang ni. Ya, pandai ya Allah. Nasib baiklah Hazmi ada. Baguslah Hazmi ni. Lepas ni saya roja Hazmi. Hazmi kat mana? Pukul berapa pula? Dia macam nak ajak dating pula pukul berapa kan? Yang ni. Ni contoh soalan dia. Dia tak ada input. Dia tak ada proses. Jadi bila tak ada input, tak ada proses, bermaksud dia tak ada objek. Dia tak ada variable. Dia tak ada variable, dia tak ada input statement, dia tak ada proses. Yang dia ada hanyalah output statement sahaja. Okay. So kita cuba buat sama-sama. Okay, buka JGrab masing-masing. Okay, buat sama-sama. Nanti saya akan minta sesiapa untuk share screen dan cuba buat. Okay. Right. Bila dia tak ada input, okay, dan kita tak perlu create objek. Bila dia ada output saja, banyak benda kita tak perlu buat. Okay, yang ni dia ada output saja. So, buka JGrab, pergi dekat, dia besarkan sikit. Boleh ke besarkan? Oh boleh. Okay, nampak Pergi dekat file, ambil new, pilih Java. Okay. Kalau dah bagi tahu dah. File, new, Java. Okay, akan dapat macam ni. Dapat tak? Okay, dia close balik. Lagi sekali. File, new, Java. Boleh? Okay, akan dapat macam ni. Yang ni boleh drag ke tepi. Kalau dia mengganggu, boleh letak tepi. Ini kecilkan. Boleh? Okay, sekarang kita nak type. Yang pertama, kita akan type class. Okay, tulis class. Okay, nama kelas kita adalah Hello World. Pastikan H huruf besar. Okay, Hello World. Dan ada open curly bracket dekat belakang dia. Okay, nak jarak pun boleh. Tak nak pun tak apa. Okay. Kemudian, kita ada method main. Okay, kita boleh guna komen kat belakang. Letak double slash, tulis. Ini apa nama dia? Ini adalah kelas declaration. Okay, ataupun kita bagi tahu nama kelas. Class name lah. Okay, class name. Letak komen untuk more readability. Komen ni tak wajib tapi kita kena tahu sebab ada juga soalan yang suruh kita tulis komen. So, komen ni kita nak explain. Class Hello World ni bagi tahu ini adalah class declaration. Class name adalah Hello World. Class name mesti mula dengan huruf besar ya. Okay. Lepas tu kita ada method main. Macam mana nak eja method main? Public static. Yang ni kena hafal benda-benda ni. Void main. Okay, dalam bracket ada string. Lepas tu ada square bracket. Square bracket. Lepas tu arg ni adalah argument. Tutup dan ada open curly bracket. Kita letak komen kat belakang. Ini adalah apa dia tadi? Method main. Okay, main method. Main method. Okay, letak komen untuk kita faham. Okay, lepas tu, lepas method main ada open curly bracket. Okay, saya nak tambah komen ke tak? Yalah kot. Okay, kita buat sistem. Pastikan S huruf besar. Sistem mesti mula dengan S huruf besar. Okay, system.out.print.
Bila you nampak je perkataan system.out.print maksudnya dia output. Dan ada curly bracket dekat dalam ni maksudnya dia nak paparkan message hello world. Okay, ada tanda seru, close curly bracket. Letak komen ni apa ni? Ini adalah letak curly bracket dah double quote dan jangan lupa semicolon. Kemudian kita tulis system.out.print apa? Ini adalah output ataupun dalam bahasa pseudocode ini adalah display. Okay. So kalau dalam pseudocode awak output sum. So dalam Java dia jadi apa? System.out.print sum. Macam tu. Ini output ataupun display. So bila output ataupun display ini syntax dia. Okay. Itu je kita nak buat. Okay. Close curly bracket, close curly bracket. Okay. Boleh? Siap dah? Maksudnya soalan ini Belum. Belum? Okey, tak perlu buat. Madam tambah komen kat bawah Soalan Sekejap, madam, ini jangan laju sangat. Okey, baik. Okey, macam tu respon baru madam sedar diri. Kalau tak madam tak sedar diri. Okey. Soalan ini hanya nak paparkan perkataan hello world. Okey. So saya letak komen supaya more readability. Okey. Buat dulu, kalau dah bagi tahu. Madam, Ya saya. yang mula-mula tekan file new Java kan? Apa sayang yang mula-mula? Oh ni, Yang- file new ambil Java. Okey. Sorry madam, saya punya internet baru dah tu. Oh no, itulah kesian awak. Okey, baik. Nasib baik dah berjaya install itu kelebihan kalau dah install tak kalut internet dah. Okey, ambil Java. Okey, cuba. Yang medium type ni dia ada dalam modul Java page 3. Okey. Medium nak guna slash star pula. Okey. Star slash star. Sebab nak buat dua baris Okey. Okey, rujuk modul Java page 3. Okey, tutup dengan star slash. Itu beza dia. Comment. Okey. Kita belum run lagi Ini baru kita type saja. Kalau dah siap kita run sama-sama. Hadi ada Hadi. Okey. Okey, dekat bahagian bawah ni nama dia output screen. Output screen ni apa yang akan keluar dekat output screen ni adalah kita punya output ataupun display ni. Ini yang akan keluar. Okey.
Okey dah, boleh kita run ataupun belum lagi? Okey madam, saya okey. Alright, baik. So sekarang kita nak run, pergi dekat sini dulu warna hijau atas ni. Ini adalah untuk compile. Klik yang kawan ni, warna hijau ni. Bila klik yang ni, oh dia suruh save dulu, sorry lupa nak cakap save. Save sorry. Kita save dulu. File, save as. Save as, pilihlah kat mana lokasi awak nak simpan. Macam Medan simpan dekat new folder. Kalau boleh awak buat folder siap-siap dia akan automatically tulis dekat sini hello world.java. Dia akan automatically ikut nama kelas kita ni. Kalau kita buat hello world, dia akan automatically keluar hello world.java. Ada tak hello world.java? Lepas tu save. Dan automatically dekat sini akan keluar hello world.java. Berjaya tak? Pergi dekat file, save as, pilihlah lokasi mana nak simpan, macam media memang simpan dalam new folder. Dan nama file dia akan terus detect dengan nama kelas kita. Dan ada .java. Lepas tu save, automatically kita punya button ni akan tukar nama dia hello world. Boleh? Boleh save tak? Bila dah save hello world, baru kita boleh run. Tekan yang orang yang berlari ni, warna merah ni, tekan klik run. Dia akan keluarlah perkataan hello world. Klik compile. Sekejap saya clear balik Bila dah save semua, klik je compile. Compile dia akan bagi tahu ada error ke tidak. Kalau complete maksudnya tak ada error. Kalau ada error, dia akan bagi tahu apa error tu. Bila dah tak ada error, baru kita boleh run. Bila run, dia akan keluarlah hello world. Berjaya tak? Dan tengok dekat dalam ni kita letak double quote. Ada double quote tapi output kita tak ada. Output kita memang tak keluar. Double quote ni nak bagi tahu yang dia nak paparkan adalah perkataan ni. Bila ada double quote maksudnya kita nak paparkan perkataan. Kalau tak ada double quote maksudnya kita nak paparkan value. Berjaya tak sampai sini? Berjaya, madam. Baik. Bagus. Berjaya. Kalau berjaya, Medan nak teruskan lagi ataupun ada yang nak yang tak berjaya, yang ada error bagi tahu. Kalau dah berjaya yang ni, kita nak buat pula untuk page yang keempat. Page yang keempat. Ada tak sesiapa yang nak share screen untuk buat coding pada page yang keempat? Ada tak sesiapa nak cuba share screen? Madam akan close ini, awak share screen, tunjuk daripada step awal, daripada new file sampailah kepada run. Siapa berani nak cuba? Untuk exercise 2 page 4 yang tajuk dia about me. Kalau masih tak confident, Madam tunjuk satu lagi. Kalau dah confident, boleh try. Madam stop sharing, awak pula share screen dan type. Page 4, exercise 2. Start daripada awal. File, new, Java. Saya tak nak share yang dah siap. Saya nak daripada kosong. Daripada file, new, Java. Saya tulis komen kat sini. Page 4, exercise. Lepas tu, saya nak daripada zero. Siapa nak cuba? Tak ada ke?
Ada tak? Kita ada, tak confident lagi. Okey, tak apa. Madam akan tunjukkan. So page 4 exercise 2 kalau ada apa-apa yang kita nak bagi tahu, kita gunakan komen. Okey, gunakan komen untuk explain kita nak buat apa. Alright. So sekarang page 4 exercise 2. Okey, nama kelas dia adalah kelas about me. Okey. So pastikan mulakan dengan capital letter A, mesti capital letter, yang lain tu tak apa. Dan pastikan dia satu perkataan, tak boleh jarak, mesti kena rapatkan. Okey, dan untuk perkataan kedua kita boleh je letak huruf besar, tak ada masalah. Yang penting yang depan mesti huruf besar. Okey. Open curly bracket. Lepas tu ingat buat method main. Okey, ni saya tak letak komen dah dekat belakang. Ini adalah class declaration ataupun class name. Okey, lepas tu kita buat method main public static. Okey. Static. Ke ada yang ada error ke tadi? Ada error ke? Tak ada error. Boleh. String. Kalau ada error bagi tahu, kita tunggu, kita betulkan error awak dulu baru kita proceed. Okey, kalau tak ada respon tu maksudnya tak ada error lah. Itu method main. Sekarang kita boleh je nak selang, bagi jarak sikit, kita nak buat output yang pertama, system.out.print. Okey, kita nak keluarkan, tulis nama masing-masing. My name is Mama Mila. Okay, tulis je. Yang kedua, S mesti huruf besar ya, system.out.print, S mesti huruf besar. System.out.print. Okey, dia minta kat situ adalah I am 45, tuanya saya, 45 years old. Okay. Lepas tu baris yang ketiga, okay, awak tulis nama sendirilah, jangan ikut nama saya pula, tulis nama sendiri. Okay, tulis nama masing-masing, tulis umur masing-masing. System.out.print. Okay. Saya nak tulis KMPK je. Right. Semicolon. Lepas tu kita ada close. Close nak letak sekaligus macam ni pun boleh. Nak letak bawah satu pun boleh. Okay, yang penting ada dua tutup. Okay. So kita nampak perkataan system.out.print, system.out.print, system.out.print. Maksudnya kesemuanya ini adalah kita punya output. Nampak je system.out.print, dia adalah output. Okay. Okay, ni semua output kita ada 3. Input tak ada, proses tak ada, output saja yang ada. Okay. Okay, KO ni. Jadi, bila kita run benda ni, apa agak-agak yang dia akan keluar? Awak rasa dia keluar apa? Cuba komen sikit dia keluar apa? Bila run benda ni, dia keluar macam mana? Okay, sebelum kita run, kita kena save dulu. File, save as. Okay, carilah tempat yang awak nak simpan. Macam Medium, simpan dekat new folder. Dan nampak tak dia automatic keluar aboutme.java sebab nama file Medium about me. So dia keluarlah aboutme.java. Kemudian kita save. Boleh? Keluar tak kat sini aboutme.java? Ini yang tadi. Ini yang sekarang. Aboutme.java. Keluar tak? Medium, kalau dia tak keluar maksudnya ada error ke? Kalau dia tak keluar? Tak keluar about me.java. Okay. Okay. Dekat sini betul about me. Tulis betul dah? Betul lah, betul. Betul. Okay. Kalau dia tak keluar, tulis. Cuba tulis about me.java. Tulis je.
Tapi pastikan dekat sini, Java lah dekat sini. Takut dia pilih benda lain. Default extension ni. Java tak? Pilih Java. Kalau dia tak keluar juga, tulis je. Tulis sendiri about me.java. Sepatutnya dia keluar lah. Okay, kalau tak boleh juga, sekejap lagi kita minta awak share screen. Saya akan tengok daripada sini. Okay. Okay, bila kita dah save, nama dia dah betul, kita pun boleh tekan button hijau ni. Ini untuk compile. Okay, compile untuk check ada error ke tidak. Tak ada error. Okay, bila tak ada error, kita run. Dia akan keluar macam ni. Heran tak kenapa dia keluar macam ni? Okay, siapa yang masih tak boleh save tu, it's okay, tak apa. Tengok dulu Madam buat. Sekejap lagi awak share screen ya. Okay, nampak tak? Kenapa dekat sini ada 3 baris? Kenapa bila run jadi 1 baris? Ini yang awak kena tahu. Sebab dalam exam, dia akan bagi macam ni kan. Tiba-tiba awak bagi jawapan dalam baris 3 ni. So salah jawapan awak, kosong markah. Kita kena tahu kenapa dia tak turun bawah. Dia tak turun bawah sebab dia tidak ada menerima apa-apa instruction yang menyuruh anda turun ke bawah. Tak ada. Macam mana instruction nak bagi turun bawah? Satu cara, yang pertama adalah letak ln di sini. Letak ln. Okay, Madam tambah komen Okay, ln ataupun Madam tulis print lon. Okay, untuk go to next line. Go to next line after apa after the statement. Okay. Okay, itu maksud dia. Bila ada print line, maksudnya selepas selesai statement yang pertama ini, selepas selesai my name is Madam Mila, maksudnya dia akan go to next line. Okay, itu maksud dia. Dia akan paparkan ni dulu, then baru go to next line. Okay, kita cuba. Okay, nampak tak dekat sini? My name is Madam Mila, dia turun bawah. Macam mana dia boleh turun bawah? Sebab kita dah bagi instruction ada ln ni. Clear tak untuk penggunaan ln? Yang ada masalah lepas ni. Lepas Madam dah buat ni, korang pula share screen bagi tahu apa masalah dia. Sekarang mungkin boleh tengok dulu. Ataupun siapa yang okey boleh teruskan lah. Faham penggunaan ln ni? Bila terletak ln apa jadi? Dia akan go to next line. Tapi ingat, selepas habis statement ini baru dia go to next line. Okay, bukan sebelum. So kalau Madam tambah dekat sini pula ln, apa yang akan berlaku? Maksudnya selepas keluar my name is Mama Mila, dia akan go to next line sebab ada ln. Then follow by I am 45 years old and then dia akan go to next line sebab ada arahan ln dekat sini. Okay, kita cuba compile, Madam clear dulu Okay, cuba tengok hasil dia. Dia akan turun ke bawah, nampak tak? Okay, dia akan turun bawah. Untuk KMPK ni perlu tak tambah ln? KMPK tak perlu sebab kalau tambah ln pun dia tak akan efek apa-apa. Selepas keluar KMPK, kita tak ada apa lagi nak dipaparkan. So untuk KMPK tak perlu letak pun ln. Okay. Boleh untuk penggunaan ln dulu. Okay. Madam stop dulu yang ni. Penggunaan ln ni stop. Boleh tak sesiapa nak share screen yang ada masalah? Ada tak? Kalau tak ada, Madam proceed. Kalau ada, share dulu screen korang. Madam stop sharing dulu. Madam, kalau kita buat salah dia just petunjuk error tu dia warna merah je kan yang kita tulis tu kan? Betul. Okay, cuba share screen. Cuba share screen. Kita tengok. Bagi contoh. Okay. Ada siapa nak share screen? Ada siapa nak share? Cepat, Madam bagi peluang ni. Kalau tak ada, Madam share balik Madam punya screen. Madam buat salah lah. Okay, kadang-kadang Madam pun ada je silap. Okay, tapi sebab ni awal-awal ni betul lagi lah sebab simple je. Okay, Madam share lagi. Siapa yang ada masalah share je screen. Jangan segan Kesegan sebab Madam record. Okay. Contoh Madam ada buat salah dekat sini. Madam terlupa letak semicolon dekat KMPK. Madam buang semicolon ni Okay, cuba Madam compile. Dia akan bagi tahu errornya. Okay, nampak tak? Madam silapnya, Madam tak letak semicolon dekat KMPK ni. Tak letak. Jadi dia akan keluar. Dia akan tunjuk. Dia kata semicolon expected.
kita pun nampak, oh ada error dekat sini, lupa nak letak semicolon. Tetapi dia tak semua error tu dia akan bagi tahu tempat yang sepatutnya. So awak kena tengok baris semasa, baris sebelum dan baris selepas. Kadang-kadang dia tak tunjuk tempat yang sepatutnya. Okey, contoh error yang lain. Perkataan sistem terbuat huruf S. Sistem terbuat huruf S. Okey, so bila kita compile, dia akan keluar error macam tu. Okey. Dia nampak kat sini, nampak tak? Package system does not exist. Apa benda pula lah package system. Tengok dia tunjuk dekat titik, dia bukan tunjuk dekat S. That's why kita kena faham sinteks tu. Kalau system.out.println macam dia tunjuk error kan. Pergi je dekat tempat yang salah tu. Betul kan? Buat huruf besar. Lepas tu compile. Dia akan bagi tahu complete kalau betul. Okay? Lagi antara error yang silap, pelajar dia keliru nak letak double quote ataupun tak perlu letak. Ingat madam cakap, kalau ada double quote maksudnya kita nak keluarkan perkataan ni. Kalau tak ada double quote kita nak keluarkan value. Okey, cuba kita run yang ni. Saya clearkan takut berserabut. Nampak tak? Banyak gila error dia. Banyak gila error dia. Nampak tu ada 4 error. Sebab apa? Sebab tengok dia bagi tahu error, koma. Masalah bukan benda ni error dia. Error dia semicolon. So tak semua error dia akan bagi tahu dengan tepat. Ni tak semua error. Kita kena check sendiri. Boleh dari segi error? Boleh. Katakanlah A huruf kecil kita tengok ada error ke tidak untuk apa namanya, nama kelas. Okey, nama kelas. Kita tengok kat sini operation complete. Okey, kalau pakai trinket dia tak boleh, dia mesti huruf besar. Walaupun operation complete, ingat nama kelas dia mesti mula dengan huruf besar. Wajib mula dengan huruf besar. Okey, mesti mula dengan huruf besar walaupun dia tak ada bagi error. Okey. Clear tak sampai sini? Ada apa-apa masalah tak? Sebab medium ada lagi nak tunjuk. Okey, tolong respon okey ke tak okey. Kalau ada yang nak share screen, silakan. Ada error apa lagi bagi tahu? Okey, boleh ke Madam. bertanya? Ya. Saya punya dia kata operation complete, tak ada error pun, tapi dia tak keluar about me Java tu. Macam mana tadi sebab saya rasa macam medium dah cakap pasal tu tapi saya terlepas pandang. Saya busy buat. Dia keluar apa kat sini? Yang mana? Itu cuma ada hello world Java je. About me Java tu tak ada. Oh, okey. So, coding ni awak dah type kan? Okey, pergi dekat file. Save as. Okey, dia akan keluar macam ni. Keluar tak? Sekejap. Okay, Alamak. Lagi sekali. Okey, saya tengok medium punya dulu Save as. Save as terus keluar macam ni. Sekejap, saya try. Alah, dia ada hello world Java je. Hello world Java, sekejap. Cuba share screen boleh tak? Aduh. Kena share juga ni. Saya tak tahulah saya yang ada buat salah ke kejap Tak apa. Yang penting Bismillah. Okay. Saya stop sharing dulu. Tak tiba-tiba petir ke je. Alamak. Kejap. Sabar. Aduh, macam mana nak share screen ni kejap. Tiba-tiba keluar petir. Takut saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak present ni your entire screen ke, a window ke, a tab? Mana-mana lah. Mana-mana pun boleh. Nak senang entire screen lah. Sekejap. Macam mana nak run ada? Oh, nak run. Okey, run. Saat kita tunjuk saya tunjuk dekat KJ yang ada gambar orang berlari warna merah tu. Tapi sebelum tekan gambar orang berlari, kena tekan tambah dulu. Tambah yang hijau tu. Tekan hijau untuk compile. Lepas tu yang gambar orang berlari warna merah tu untuk run. Nampak ke madam? Okay, hampir nak nampak dah. Dia tengok, okay, boleh nampak dah. Okay, boleh nampak. Tak tahulah saya ada salah ke kat sini. Okay, saya dah nampak dah apa kesalahan dia. Jangan tengok file Okay, kesalahan dia KJ tak buat new file. KJ buat dekat page yang sama. Satu kelas mesti untuk satu coding. Nampak tak dekat atas KJ buat kelas hello world. Lepas tu KJ buat
kat atas tu yang dipaparkan sekarang nampak tak? Atas tu hello world. Satu coding tadi. Ni. Coding yang kedua ni kena buat muka surat lain, bukan muka surat yang sama. Sekarang KJ buat. Okay. Cuba cut, ambil tu class about me, copy cut. Highlight yang tu. Kejap. Yang tu. Sekali lagi. Yang mana? Pergi dekat class about me tu. Kelas. Bawah. Yang mana? Dekat coding, dekat bahagian coding yang KJ type tu. Ni? Highlight semua tu. Highlight semua yang class about me sampai habis. Sebab kita tak boleh tumpang dekat kelas orang lain. Kita mesti buat kelas kita. Cut yang tu. Right click, cut terus. Padam? Cut. Jangan padam. Cut. Right click, cut. Okay. Cut. Pergi dekat file. Pergi dekat file. Ambil new. Java. Setiap satu soalan mesti satu file. Right click, paste dekat sini. Dia tak boleh tumpang kat kelas orang lain. Macam kelas kita F4018 tak boleh duduk kelas orang lain, kena kelas kita. Right click lepas tu? Paste. Yes. Sekarang baru duduk kat kelas kita. Pergi save as. Save as. Sebab tadi tumpang kelas orang lain. Alright. Save as. Buat Dah Java. keluar. Gitu. Kena buka muka surat baru. Soalan lain muka surat baru. Ni kau sah. Ni run ni kau sah. KJ aja. Tekan hijau dulu. Amboi. I love apa tu? Samyang. Tak tahu nak tak apa. Alah. Ramai sangat yang sayang ya. Tak tahu nak hubung siapa kan. Bahaya pula nanti. Lepas tu apa madam? Lepas tu dah selesai dah. Siap dah. Tak payah present dah. Dah. Lepas ni kalau buat exercise lain, pergi dekat file, new lagi sekali. Alright. Thank you, KJ. Alhamdulillah. Settle. Next. Siapa lagi nak share? Apa lagi masalah yang ada? Sebab kalau kita boleh buat itu yang buat kita enjoy. Tak payah lagu-lagu dah. Kalau tak boleh buat tu yang tension tu. Apa lagi nak share? Error tu. Kita betulkan error tu memang still ada. Cuba share Kausar. Cuba share screen. Kita tengok error apa tu yang masih ada tu. Baik. Cuba besarkan sikit Kausar. Sikit je, Ctrl plus. Ctrl plus. Cantik. Scroll ke atas sikit sebab macam tak nampak. Scroll ke atas, nama kelas dia. So errornya apa tu Kausar? Macam tak ada error je. Maksud saya yang dekat bawah ni dia memang akan ada ke? Tak ada dah. Memang Kausar clearkan dulu. Klik je clear tu. Dah ubah. Dia akan yang kita dah run tadi dia akan kekal. Kalau nak check, clearkan dulu. Clear, so dia akan run yang baru. Tapi benda tu akan ada lah, history dia tu ada. Tapi kalau tak nak ada history, tekan yang baru. Cuba run lagi sekali. Tapi sebaiknya sebelum run kita tekan yang button hijau lah, yang plus tu. Boleh? Settle. Ada lagi? Alright, Alhamdulillah sama-sama. Ada lagi tak yang ada masalah? Kalau Medi nak ajar yang seterusnya. Tak ada Alright, so kalau tak ada, Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Safara macam mana boleh tak tu? Masya Allah tu, mesti boleh buat tu. Mesti terkejut, tak sangka boleh buat. Ya. Alhamdulillah kalau Next, Madam ajar sikit lagi. Ini yang senang je, baru output saja.
Seterusnya, madam nak ajar coding yang sama dekat about me. Kalau rasa rimas yang ni, tutuplah hello world tu, tinggal about me. Okey, madam nak ajar satu lagi. Madam tambah komen dekat sini ya. Penggunaan backslash n. Backslash bukan slash, backslash. Cuba tengok dekat keyboard masing-masing. Ada tak backslash ni, backslash. Ini pun sama, tujuan dia untuk go to next line juga. Sama macam ln. Okey, tetapi dia berada di dalam double quote. Contoh ya, contoh madam letak dekat sini. Madam letak my name, lepas tu madam tambah dekat sini. Madam nak tambah, okey kat sini lah. Madam letak dekat depan ni backslash n. Nampak tak? Madam letak kat depan. Okey, dan apa maksud backslash n ni? Maksud dia adalah sama dengan ln, go to next line. Go to next line. Tapi dia berada di dalam double quote. Dia duduk dalam ni. Dan tidak bermakna dia ni dipaparkan pada skrin. Tidak. Fungsi dia adalah memberi arahan untuk go to next line. So, apa yang berlaku? Contoh saya baca. Print line. Kita nampak perkataan print line bermaksud dia akan paparkan my name is Mama Mila. Lepas tu, go to next line. Okay, kan? Tapi sekarang bila ada backslash n, dia akan baca macam ni. Go to next line. Backslash n tu go to next line. Keluarkan my name is Mama Mila. Go to next line. Banyak kali go to next line. Macam mana rupa dia? Okey, kita run Okey, kita run. Tekan compile dulu. Lepas tu klik run. Nampak tak dia ada gap tu kat atas ni. Okey, kalau tak nampak. Okey, kalau tak nampak. Ikutkan ada gap ni kat sini. Kalau katakan tak nampak lagi fungsi, saya tak nampak lah media fungsi dia. Okey, cuba letak dekat my name. My name, lepas tu letak backslash n. So, apa yang akan berlaku? Dia akan keluar my name, turun bawah, is Mama Mila, turun bawah. Dia jadi macam tu. Okey. So, nampak tak ni? My name, kenapa dia turun bawah? Sebab ada backslash n yang meminta dia untuk turun ke bawah. Lepas keluar is Mama Mila, kenapa dia turun bawah? Sebab ada ln ni. Sekarang cuba awak bermain-main dengan fungsi backslash n. Letak je kat mana-mana. Nak letak kat mana? Nak letak kat sini boleh. Cuba tengok apa yang berlaku. Alamak. Undo backspace. Alamak. Malas ni nak tarik balik. Dia tak boleh undo ni. Ada pun. Okey, saya nak letak dekat sini backslash n. So, apa yang berlaku? Lepas keluar all ni, dia akan go to next line dan lagi sekali akan go to next line. Okey, cuba madam run tengok hasil dia. Cuba bermain-main dengan backslash n. Letak je kat mana-mana. Okey, nampak tak? Kenapa dia turun 2 kali ni? Sebab lepas perkataan all ada backslash n. Bermaksud dia suruh pergi next line. So turun next line. Tapi masalah dia turun next line, ada pula print line ni. Print long ni. Turun lagi. That's why ada gap 2 kat situ. Okey, cuba praktis penggunaan backslash n. Okey, kena tahu penggunaan dia sebab dalam exam selalu ada. Dan kena tahu apa yang akan berlaku. Okey, satu lagi. Kenapa is ni, I ni dia jarak? Sebab ada space, nampak tak? Ada space. Cuba kita rapatkan kat sini. Bila rapat, KMPK pun rapat dengan space. Space pun dikira. Okay. So kalau saya compile lagi, nampak perkataan I am ni dah berada di tepi. Okay, sebab space ni dikira. Space. Kalau saya jarakkan space dia, dia akan effect. Okay, nampak tak? Okay, praktis dulu. Kalau ada error, bagi tahu. Praktis dulu. Kita boleh letak apa-apa je yang kita suka. Nak jarak, tak nak jarak. Tapi yang penting kita tahu. Okay. Kalau boleh, bagi tahu boleh. Baik. Lepas ni, madam nak ajar. Kita
Boleh? Kalau boleh bagi tahu boleh, tak boleh pun bagi tahu. Okay. So untuk program yang ini, Medium dah tunjukkan macam mana penggunaan ln dan juga \n. Okay, alright. Thank you Amir. Amir dah boleh dah. Right. Lepas ni kita akan proceed page 5 ya, modul praktikal page 5. Itu last untuk hari ini. Okay. Hari ni kita hanya buat untuk yang output sahaja. Kita belum buat lagi input, read, proses kita tak buat lagi. InsyaAllah hari Sabtu ni kita boleh buat. Hari ni Medan nak memperkenalkan untuk output dulu. Output ln \n dan satu lagi \t. Okay. Boleh Medan teruskan untuk exercise yang seterusnya? Exercise page 5. Okay, boleh Boleh ke? Ke nak tunggu lagi? Boleh, Madam. Okay, boleh. So, kita nak buat yang baru. Ingat jangan sambung kat sini. Kita buat baru. Pergi dekat file. Setiap kali nak buat baru, soalan baru, pergi file, new, ambil Java. Okay. File, new Java untuk soalan baru. Okay, boleh. So, kosong kat sini. Yang about me tadi, kalau takut confuse, close je, tutup je. Save and exit. Okay. Clear je yang kat bawah ni. Okay, so Medan nak tulis komen kat sini. Tak nak tulis komen pun tak apa, tak wajib. Ni Medan just nak tulis. Okay, ini adalah page 5. Lepas tu task 2. Okay, task 2. Jumpa tak? Yang tajuk dia display message. Okay. So, kita mulakan macam biasa nama kelas. Tulis dulu kelas. Okay, kelas. Nama kelas dia adalah display. Nama kelas ni kita mesti unik. Okay, display message maksudnya tak sama dengan orang lain. Contoh, kelas F4018. Dalam satu college matrikulasi ni ada satu je nama kelas F4018. Okay, display message. Lepas tu kita tulis public static. Yang ni rasanya dah hafal, dah buat 3 baris dah. Void, dah buat 3 file dah. Void name. Lepas tu ada string. Ada square bracket, ada argument, tutup dan open curly bracket. Ini method main. Ini Medan tak buat komen dah kat belakang. Ini class name, ini method main. Okay, apa yang dia nak paparkan? Yang pertama, system.out.print. Dia nak paparkan I like computer science. Ni kena buat ni supaya bagi suntikan semangat. I like computer science. Okay, semicolon jangan lupa. Lepas tu, kalau boleh jangan copy paste lah, walaupun benda yang sama kan, jangan copy paste. Keep practice untuk type. Yang penting saya practice untuk menulis. Tapi tak apa, hari ni kita type dulu. Okay. Jangan copy paste. Boleh je nak copy paste ni tapi tak mau practice supaya kita sambil kita type, sambil kita hafal. Okay, Medan pun type, Medan pun tak copy. Okay, I love programming. Betul ke love programming? Love tak? Love kan? Kena love tau. Okay, sebab bila love ni kita sanggup berkorban apa saja. Bukan kata kita love dekat orang. Kalau kita love kat orang tu, kita sanggup buat apa saja untuk dia kan. Sama juga kalau kita love program ni, kita akan sanggup berkorban. Buat latihan, buat exercise, sanggup berkorban masa kita untuk spend time buat Java, buat coding, buat exercise. Macam tu. Okay, lepas tu tulis lagi system.out.print. Nampak tak saya tersilap letak koma kan? Ni pun akan ada error nanti.
Okey, tulis dekat sini. I learn Java. Okey, tutup. Alright. So, close curly bracket. Yeah. Siap, rasa medium type pun satu-satu juga ni. Okey, apa berlaku? Sebelum ni kita kena save dulu Bila dah siap ni, save dulu. Pergi dekat file atau kalau terlupa lah kita nak compile kan, nak compile dia cakap save dulu. Dia cakap save dulu, klik je save ni. Okey, save saya tadi simpan dekat new folder. Nampak tak dia dah keluar display message. Okey, sama dengan nama kelas kita display message. Lepas tu kita save. Nampak tak dia kata ada error ni. Kenapa ada error? Error pertama saya terbuat main 2 kali. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya tersalah dekat mana ni? Semicolon, dia cakap semicolon tak ada. Semicolon kat sini tak ada. Okey, lagi apa lagi error dia? Apa lagi error? I. Itu je error. Madam, yang kalau I tu tak Betul. sama tak apa. Huruf besar, huruf kecil. I tak. Okey, yang tu tak sama tak apa. Okey, untuk dalam ni, dalam message tak ada masalah, variable tak perlu konsisten. Ni bukan variable, ini message. Kalau katakan ini tak sama, Java terbuat huruf kecil, tak ada masalah, dia tak akan ada error. Message tak akan ada error. Yang error adalah variable yang kena konsisten. Macam sebelum ni kan kita nak kira BMI, sum, interest, rate, balance, itu adalah value. Yang melibatkan value mesti kena konsisten. Kalau berkaitan dengan message kita boleh tulis apa sahaja. Nak buat huruf besar boleh, huruf kecil boleh, tak ada masalah. Okey, nak ikut soalan huruf besar boleh, tapi takkan ada error. Takkan ada error. Okey, so message dia tak kisah. Awak nak buat benda lain, contoh I love so much, nak tambah, ini terpulang pada kita. Message tak ada halangan nak tulis apa. I love so much. Tak boleh, tulis je apa-apa pun tak kisah. Luahkan perasaan anda dekat sini. Message takkan ada error. Value, variable yang perlu konsisten dan akan ada error kalau huruf besar, huruf kecil. Okay, I love you programming. I love learn Java. Tambah je suka hati. Message tak ada masalah. Apa saja yang berada di antara dua double quote, you boleh tulis apa sahaja. Okay. You nak letak computer science ni ada simbol apa, star. Boleh, tak ada masalah. Okay. Apa saja berada antara dua double quote, boleh tulis apa sahaja. Nak tulis nombor. Contoh nak tulis nombor apa Nombor 1, titik bertindih. Boleh. Dia tak akan ada error. Okay, bagus soalan tu. Dia tak rigid. Variable yang kita perlu konsisten. Okay, cuba kita compile. Okay, cuba saya run. So, nampak tak ni? Dia keluar semua. So, awak boleh tulis apa sahaja di antara dua double quote ni. Dia akan keluar dalam screen. Okay, kita apply benda yang tadi. Print line. Tapi Madam tak nak letak kat sini. Madam nak letak dekat belakang. \n. \n. So, nampak \n, dia akan go to next line. Okay, cuba kita run. Okay, nampak tak? Mana saya punya jawapan? Ni. Number 1, I like so much computer science. Apa yang Madam tulis di antara dua double quote, dia akan keluar dekat screen. Clear? Okay, so you boleh ubah je message tu terpulang. Okay, ilmu baru yang Madam nak ajar pada kali ini adalah \t. Okay, kat sini. Okay, penggunaan \t. \t ni adalah untuk tab. Kalau dekat keyboard tu, keyboard tab lah saya tulis. Okay, keyboard tab. Kita nak bagi jarak. Okay, iaitu nak jarakkan. Contoh, Madam nak letak kat mana ya? Madam nak letak dekat kat sini. Sebelum I ni, Madam nak letak \t. Nampak tak \t? Sekarang output Madam macam ni. Output Madam, I love you ni, I love you pula dah. Oh betul. I love you ni duduk sebaris dengan nombor 1. Tapi bila Madam letak tab, mak kau.
minta maaf sebab media terputus tadi habis bateri kat tiba-tiba. KJ ada angkat tangan ke yang tadi ni? Okay, sorry. Boleh dengar terputus pula dah. Bateri tak perasan, bateri saya tercabut. Okay, kita sambung. Okay, kita sambung. Saya share dulu. Okay, boleh nampak skrin? Boleh, suara saya buka tak, Mat? Hello. Okay, ada. Okay. So, bila saya letak Buka, backslash madam. T ni, okay, ingat backslash T ni dekat keyboard tab dia untuk jarakkan ya. So, bila jumpa backslash T, maksudnya dia akan jarakkan. Cuba tengok kalau saya run. Okay, perbezaan dia. Okay, ini yang asal tadi. I love you tu duduk di bawah nombor 1. Tapi bila saya letak backslash T, nampak tak dia jarak. Dia jarak kan? Okay, dan backslash T ni tak semestinya sekali je kita boleh letak, suka hati kita lah nak letak berapa puluh kali pun. Kalau saya letak 2 kali, letak 3 kali, maksudnya dia akan tap sebanyak 3 kali. Tap. Cuba kita tengok hasil dia. Okay, nampak tak dia jarak ni? Yang atas ni tap sekali tadi. Ini tap sekali. Ini saya letak sampai 3 kali. So dia jarakkan ke dalam. Itulah dia penggunaan backslash T. So awak boleh je bermain-main dengan dia. Letak je kat mana-mana. Contoh saya nak letak I love backslash T. So apa yang akan keluar? I love jarak learn Java. Okay, kita try tengok hasilnya. Saya clear dulu sebab dah banyak dah. Okay, letak backslash T. So di situlah yang akan berlaku, nampak tak? I love ada space dekat sini. Sebab saya letak backslash T. Okay, clear tak? Untuk hari ini adalah penggunaan yang saya dah ajar. Penggunaan backslash T. Tadi yang pertama tadi penggunaan print line. Okay, lepas tu saya dah ajar penggunaan backslash M dan saya baru ajar penggunaan backslash T. Clear tak ketiga-tiga penggunaan ni? Mesti kena faham cara baca dia. Okay. Clear, madam. Okay, baik. Thank you.